Hai guys, welcome to my channel. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan button subscribe dulu ya guys. Topik apa Tok Adi nak cerita kali ini? Ayo kita tanya Tok Adi. Hai guys, okey, jumpa lagi dalam segmen kali ni. Okey, hari ni aku nak cerita pasal the word bootleg yang diguna pakai dalam bundle. So kita nak cerita pasal bootleg. Sebelum tu, kita tengok dulu ada slot live yang aku nak tunjuk kat korang. So jom kita slide dulu. Okey. Okey, untuk live yang pertama ni, jom kita tengok. Okey geng, aku ada ni selai baju geng, modern bootleg geng ah. Korang tengok dia punya print, kancung geng. Leher nyongkot. Okey, depan macam ni relax geng. Belakang tak relax. Dia punya belakang memang tak relax geng. Okey geng, aku bagi tahu sekali lagi, baju ni modern bootleg geng. Kalau korang nak beat, korang terus letak tapak tinggi terus geng. Langkah panjang terus geng. Okey, jom kita start beat untuk baju modern bootleg. Okay, so tu satu slot live yang pertama. Kita slide pergi ke slot live yang satu lagi. Okay, kita slide satu lagi ya. Alright geng, untuk bidaan malam ni geng, aku ada selai baju. Tapi aku declare siap-siap lah, baju ni fake yang, baju fake. Okay, baju fake. Korang tengok, tapi fake pun print still cantik. So kalau korang nak beat, boleh beat dengan tapak kosong. Korang letak harga, timer, terus jalan. Okay, aku bagi tahu sekali lagi ya, baju fake, F-A-K-E, fake. Alright geng. Okay, kiri kanan aku ni ada dua slot live menjual baju bundle. Apa yang membezakan di antara dua slide ada dua slot live ni? Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Apa yang membezakannya? Okey, dekat sini apa yang aku tengok adalah dari segi penggunaan terminologi. Satu slot live tu menggunakan perkataan modern bootleg dan satu lagi menggunakan perkataan fake. So, ini cerita yang aku nak hurai dekat korang dalam topik kali ni. Okay, sebelum tu guys, aku nak bawa korang, bukan nak mengajar tata bahasa, tapi just nak bagi satu dua contoh ayat yang sama tapi ada perbezaan dari segi bunyi dia. Maksud sama tapi beza dari segi bunyi. Contoh ayat yang pertama aku bagi. Wow, dia ni top seller, terkenal seluruh dunia. Itu ayat yang pertama. Okey, ayat yang kedua. Wow, dia ni top seller, terkenal seantero dunia. Apa yang beza kat situ? Maksudnya sama geng, tapi perkataan seluruh sama dengan perkataan seantero. Yang mana lagi sedap bunyi dia? Kalau dalam pidato kita guna perkataan seantero dunia, oh sedap bunyi dia. So sedap pun bunyi dia tu, tapi maksud sama geng. Alright. Okey, contoh ayat yang kedua yang aku nak guna pakai lah dari segi maksud yang sama lah supaya korang jelas. Ni ayat yang kedua lah. Jatuh bangun dia dalam bandel je. Selepas dia jatuh, dia terus bangkit dan berjaya. Itu ayat yang kedua. So kita dengar yang satu lagi, bunyi dia sama tak? Jatuh bangun dia dalam bandel je. Pasca kejatuhan dia, dia terus bangkit dan berjaya. So apa yang beza kat situ? Bezanya bunyi saja. Satu selepas dan satu lagi pasca. So kalau kita guna perkataan pasca tu, nampak lah. Kalau dalam debate ke dalam pidato kita guna perkataan pasca, nampak lebih macam tu kata cerita dia. Okay geng, tu dua contoh ayat, maksud yang sama tetapi perkataan yang digunakan berbeza, tapi maksud membawa maksud yang sama. So ini yang kita nak kupas. Okay geng, kita pergi ke stage seterusnya. Okay geng, sebelum tu kita cuba fahamilah dari segi definisi bootleg menurut kamus. Kamus yang ada lah yang aku refer ni, Collins Dictionary, Urban Dictionary,
Cambridge Dictionary, and then takrif daripada Oxford Language, dan satu lagi aku ambil definisi daripada Kamus Dewan. Okey, kalau korang tengok ni, kesemua dictionary ataupun kamus-kamus ni memberi makna yang sama tentang bootleg. So bootleg ni maksudnya tiruan ataupun fake. Jadi dekat Kamus Dewan aku gunakan perkataan tiruan tu, maksudnya apa dekat situ dia tulis? Perbuatan meniru. So itulah maksud bootleg yang kita duk sebut-sebut dalam dunia bandel ni. Tapi kita nak memahami apa itu bootleg dalam scene bandel kita ni, itu yang perlukan pemahaman. Okey, lepas ni kita go pada vintage bootleg. Okey, sambil-sambil tu geng, sebenarnya kalau korang rujuk dekat defang.com, dekat situ sebenarnya banyak vintage t-shirt punya terminologi dan juga definition. So salah satunya vintage bootleg lah. Dekat sini korang boleh baca lah, korang boleh faham apa itu vintage bootleg. Okey, dalam ni dekat defang ni aku rasa tak ada modern bootleg. Vintage bootleg ada. Cuba cari. Alright, secara ringkasnya lah aku nak memperjelaskan secara mudahnya lah apa itu vintage bootleg. Vintage bootleg ni sebenarnya merujuk kepada t-shirt band, t-shirt band, t-shirt konsert tour punya t-shirt yang dikeluarkan secara unofficial, makna secara tak rasmi lah, tanpa kebenaran, ataupun dipanggil t-shirt parking lot lah. Cerita dia, kalau kata design bootleg ni, kalau kita perhatikan sebenarnya lah, dia tak sama dengan design asal official merchandise. So dia akan copy tapi tidak 100% lah. Mungkin ada perbezaan dari segi dia punya colour of wording ke, ataupun dia punya printed. Jadi memang ada perbezaan. So dia tidak copy 100%. Bila kita menyebut vintage bootleg tu, bermaksud ada yang asalnya dan dia copy daripada official merchandise. So untuk menampakkan vintage bootleg ni lebih jelas lah, sebenarnya kalau kita tengok pengeluaran untuk t-shirt official merchandise banyak, tapi untuk vintage bootleg ni tak banyak, sikit saja pengeluarannya. Aku ambil contoh lah. Contohnya satu band ni, kita pergi ke zaman 80-an lah. Okay, band ni buat konsert pada tahun 82. So bila dia buat konsert, dia akan keluarkan t-shirt official merchandise. Kita ambil contoh lah, pengeluaran t-shirt tu 1000 helai contohnya. So official merchandise untuk t-shirt tu 1000 helai. Tetapi ada yang mengeluarkan t-shirt bootleg tanpa kebenaran, tetapi jumlahnya tak banyak, mungkin 100 helai. Ini sebagai contoh. Jadi kalau korang fikir di zaman ini, kita kembali ke zaman 2021 ni, jika konsert tu berlaku pada tahun 1982, bererti sudah hampir 40 tahun usia t-shirt tu. Dan korang bayangkan, t-shirt yang dikeluarkan pada zaman tu 1000 helai berbanding bootleg yang dikeluarkan pada zaman itu 100 helai. Korang rasa yang mana senang cari? Yang 1000 helai tu ke ataupun yang 100 helai? Korang rasa? So aku rasa, kalau akulah, vintage bootleg tu memang really hard to find. Memang susah nak dapat. Tetapi official merchandise tu pun rare juga. T-shirt lama tahun 82 geng, mestilah rare kan, vintage 80-an. Okay geng, sebenarnya aku bukan nak story sangat pasal vintage bootleg tu. Aku cuma nak memperjelaskan berkenaan dengan, aku pun sebenarnya baru dengar terminologi ni. Terminologi baru yang diguna pakai sekarang ni, modern bootleg. So aku percaya ada di kalangan korang yang pernah terbeli t-shirt yang dideclare sebagai modern bootleg dengan harga yang tak nak sebutlah harga. Tapi aku percaya mesti ada yang akhirnya bila korang nak jual balik t-shirt tu, rupa-rupanya t-shirt tu
fake. Jadi inilah ceritanya. Beli modern bootleg, tapi bila nak jual, check ini fake. Ini pemahaman dari segi istilah yang kita kena tahu. Okay geng, andai kata penjelasan yang aku bagi ni mungkin ada kesilapan ke apa ke, korang bolehlah tegur ataupun komen. Tak ada masalah geng. Kita bercerita, kita bersembang secara ilmiah supaya benda ni sampai pada semua lah. Sampai pada semua pencinta-pencinta bundle ni, player-player bundle ni. Aku pun sayang dengan bundle because ini aku punya, orang kata, ini punca rezeki aku, pekerjaan aku. Dekat sini aku bekerja, korang pun sama. Jadi dekat luar sana, pada semua player-player bundle, aku harap korang boleh support aku punya channel. Okay, korang boleh komen, boleh like. So itu saja, kita jumpa di lain episod. Jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Thank you.